A'udzu billahi samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu taala. Hari ini dinamakan Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, iaitu merupakan 8 Ramadan 1441 Hijriah. Bersamaan hari ini iaitu 1 Mei 2020. Saya nak bawa perkongsian untuk kita amati atau kita teliti sikap manusia ini. Manusia ini ada kalanya dia mengikut sifat-sifat mazmumah. Ada kalanya dia jadi orang yang ikut sifat-sifat mahmudah. Pasal ini orang menerangkan kepada sikap manusia ini, dia ada dua. Memang ada perlawanan di antara kehidupan manusia ini. Umpamanya hidup lawannya mati. Ya tak? Sihat lawannya sakit. Lelaki lawannya perempuan. Ini sifat makhluk. Sifat yang mempunyai pasangan. Berbeza sifat ya Allah Ta'ala. Allah mempunyai satu sifat, iaitu Allah menjelaskan dalam surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iaitu katakanlah wahai Muhammad, Allah tu se. Tidak boleh diganda-gandakan. Allah se, wahidul qahar. Allahu samad. Allah tempat pengaduan hamba-Nya. Segala makhluk mengadu kepada Allah Ta'ala. Jangan kita mengadu kepada makhluk. Kita kena ngadu kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak diberanakkan, Allah tidak beranak, Allah tidak ada keturunan. Dia tetap satu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak boleh disamakan sesuatu yang lain daripadanya. Allah ialah Allah. Sebab itu manusia mempunyai sifat pasangan dinyatakan dalam kitab Minhajul Abidin hari ini, perkongsian kita. Ada kala manusia itu ada sifatnya, timbul sifat di mana marangos. Orang banyak kata marangos, marah. Mengakibatkan bahaya, mengelakkan kesabaran. Marah dengan mendatangkan kemudaratan, boleh menimbulkan kekufuran dan boleh mendatangkan kemunafikan. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 65. Ya. Allah Ta'ala menyatakan wala warabbika. Ya. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa dia kata? Maka demi Tuhan, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka redha, yakni redha menjadikan kamu hakim dalam mana-mana perselisihan faham yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka tidak pula merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah diputuskan hukum, dan mereka menerima keputusan itu sepenuh-penuh penerimaan. Inilah apabila dia merongos, dia tak puas hati dalam keadaan itu, tak sabar, ini dinamakan
orang yang melakukan sifat-sifat mazmumah. Sebab itulah sifat yang suka marah, tak puas hati, apa sesuatu yang datang menimpa, balak ke, wabak ke, dia tak mudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyalahkan orang lain. Itulah tak kena, ini tak kena. Ini amalan orang-orang yang munafik, amalan orang-orang kafir. Manakala kita sebagai beragama Islam, ulama menerangkan dalam susunan kitab Minhajul Abidin yang disusun oleh, iaitu disusun oleh ulama besar Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ketiadaan iman dari sesiapa yang merongus atau marah mendapati dalam diri mereka suatu keberatan daripada menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka betapa halnya orang-orang yang merongus atau marah tak puas hati dengan qada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah meriwayatkan hadis kudusi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari firman Allah Ta'ala berhubung tentang hal sabar. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i fal yattaghidhu ila ilha siwa'i. Maksudnya, sesiapa yang tidak meredai qada'ku, kata Allah. Ini hadis kudusi, firman Allah. Sesiapa yang tidak meredai akan qada'ku, tidaklah bersabar terhadap balakku, dan tidak bersyukur atas nikmatku, maka hendaklah dia mengambil Tuhan lain daripada aku. Tengok, Allah telah murka. Ancaman Allah kepada hamba. Ya. Sebab kita terima pada hari ini kita dah masuk fasa keempat. Allah datangkan ujian kepada kita. Di zaman dulu timbulnya berbagai-bagai. Contohnya penyakit taun. Sehingga ulama mengadakan doa, Allahumma aksim anna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitnah wa hasad wa ta'un wal amrad. Ya, sebab kita kena terima. Maka demikian, dalam hadis ini menjalankan satu ancaman Allah kepada hamba. Sebab itu kalau kita mentaati, kita kena banyakkan ibadah kita, melaksanakan amal-amal yang berkebajikan. Sebab ini penting dalam kehidupan kita hari-hari. Kita mempercayai rukun iman itu ada 6 perkara. Salah satu, kita kena yakin dalam qada dan qadar kita. Qadar tak timbul. Qadar ini sesuatu yang tetap. Kalau dia jantan, dia jantan lah. Kalau dia betina, dia betina lah. Dia tidak berubah. Tidak boleh kalau dia lelaki, diubah ibadah bentuk perempuan. Tak boleh. Kalau dia perempuan, diubah jadi laki-laki. Tak boleh. Itu qadar. Mana pada qada ini boleh perubahan. Sebab itu dalam qunut, waqini syarra ma qadai. Dalam kita meyakini penentuan Allah. Para ulama bersepakat berhubung dengan qada ini, bahawa jawab apa-apa yang dikatakan penghinaan ini yang akan timbul bagi siapa yang tidak menerima akan sesuatu, sama ada Allah itu letakkan kita, kedudukan kita dalam keadaan orang yang serana, keadaan kita orang yang kuasa, keadaan kita orang yang miskin. Itu adalah penentuan Allah. Kalau semua orang kaya nak bagi zakat kat siapa? Semua orang miskin, siapa nak bagi zakat? Sebab itu pasangan. Baik ya. Maka demikian dijelaskan, maka perhatikanlah asal akan kedudukan kita dan lihatlah kepada diri anda sendiri.
Semoga anda selamat dengan pertolongan Allah, taufik dan hidayah. Itu masalah tentang iaitu marah, merongus, ataupun al-ghadabu. Al-ghadab, marah, ya. Al-ghadabu, marah. Tak puas hati. Apa ni sekatan jalan raya banyak sangat? Tak puas hati. Apa ni tak boleh jalan dengan ahli keluarga? Ini dah masuk 43 hari. Ya, cuba bayangkan lama tu duduk di rumah. Padahal inilah masanya kita untuk menumpukan bagaimana kita menjinakkan diri kita bersama ahli keluarga kita. Kadang-kadang kita masuk di dunia, sibuk. Kalau kerja tu, ya Allah Rabbi. Yang kata orang lain, pagi kita ada kelas, malam kita siang dia kerja, malam ada kuliah. Itu kalau begitu. Orang bisnes pula lain caranya, orang berniaga lain pula. Semua sibuk dunia sampai lupa untuk solat pun selalu lambat. Cubalah bayangkan. Ya, untuk kita dengan Allah pun, ya, kita abaikan tanggungjawab kita. Sebab itu adanya hikmah Allah SWT, kebijaksanaan Allah. Sebab Allah tu Al-Hakim wa Hakim. Segala yang adil daripada yang adil. Baik. Berhubung pula dengan sabar. Ini sifat-sifat mahmudah. Kalau dapat kita kongsi sama. Sabar ini. Adapun sabar, maka sesungguhnya dia adalah suatu ubat. Sabar tu ubat. Walaupun pahit macam mana, telan. Kita macam ubat ada. Makan ubat. Pahit tu. Kalau orang ada kencing manis, pahit ubatnya. Tu sebabnya kita telan je. Jangan gigit, kata doktor. Ubat tu jangan gigit, pahit. Darah tinggi, pahit. Ubat. Itu ubat yang duniawi. Ubat hati. Ubat hati. Yalah. Ini penyakit. Ada ubat. Orang sabar ini ada ubatnya. Ya, suatu minuman yang dibenci, tetapi dia ada mengandungi manfaat. Tu ubat. Ada keberkatan yang menarik segala manfaat dan menolak segala kemudaratan. Tu. Kalau pening kepala, pahit tu. Panadol misalnya, contoh. Ya, contoh. Kita kan ambil benda duniawi untuk kita faham. Maka apabila adalah ubat itu begini sifatnya, manusia yang berakal akan memaksa dirinya untuk minum ubat tersebut. Walaupun meneguknya rasa tak sanggup. Ya, tercekiklah, halkum kerana menahan kepahitanlah. Ini pahit. Sangat. Ya, getir ubat tersebut. Seraya hati kecilnya berkata, tidak mengapa, asalkan boleh menyembuhkan dengan izin Allah Ta'ala. Asbab. Itu asbab. Maka demikian, adapun kemanfaatan yang ditarik oleh sifat-sifat sabar itu, maka terlebih dahulu hendaklah anda mengetahui bahagiannya. Sabar itu ada 4. Sabar itu ada 4. Kalau ada ceritanya banyaklah. Ya, ada 4. Kita ambil 4. Pertamanya, sabar melakukan ta'an. Kena ta'an, sabar. Ya Allah. Nak bangun, malam-malam nak mandi, sejuk. Sedap ikon lagi, tidur lagi dalam air condition. Kalau kat rumah yang tak ada air condition pun dengan kipas yang sejuk, nak bangun, Allah, separuh daripada malam. Jangan tuan-tuan, cakap boleh, buat belum tentu tuan-tuan. Tak, cakap boleh, suruh boleh, buat belum tentu. Sebab kita kena selalu buat, memohon keampunan pada Allah Ta'ala. Yang menilai Allah, bukan kita rasa hebat. Tak,
Kadang-kadang ilmu kita tinggi tapi tak lalu nak melakukan itu. Itu kena mujahadah. Sungguh-sungguh. Ya. Kena sungguh-sungguh. Ada timbul keyakinan, keseronokan dalam amal dia. Baru dia nak buat. Macam puasa pun. Ya tak? Nak buat puasa sunat bukan senang. Ini puasa yang wajib ni pun payah-payah. Tapi rukun Islam yang ketiga kena buat. Jangan nak berdalih-dalih. Ya tak? Itu saat. Kita nak taat kepada Allah ni pun kena sabar. Yang keduanya, ulama mengatakan sabar menahan diri daripada maksiat. Oh Allah, tengok sana maksiat seronoknya. Tengok sana, ya Allah. Tak? Kita tengok dalam YouTube, kita tengok dalam WhatsApp, kita tengok dah Allah semua. Allah, benda-benda ni. Yang menyebabkan kita ni, ya Allah, nak meninggalkan benda-benda ni. Susah. Susah sangat. Itu nama maksiat. Maksiat ada zahir, maksiat batin. Nah, maksiat ada dua. Semua berpasangan. Maksiat ada dua. Tadi macam marah. Ya, pasangan je sabar. Ya. Jadi kena fikir. Sebab tu orang yang bila dia marah, dia kena banyak istighfar. Banyakkan solat. Kalau kita rasa kita marah duduk, kita kena berdiri. Kita marah berdiri, kita rasa marah, kita duduk. Ya tak? Kalau dia duduk, kita duduk pun marah. Berbaring. Ada kaedahnya. Yang ketiga, sabar menahan diri dari berlebih-lebih keinginan terhadap dunia. Allah. Tengok kita orang lain tu pakai kereta besar. Dia mampu. Kita tak mampu. Hutang sana, hutang sini. Boleh berhutang. Tapi kita nak sukat-sukat diri kita lah. Kalau kita setakat kita dapat, ya, berapa pendapatan kita hutang sampai berlebih. Kan menyusahkan diri. Betul, tuan. Sebab itu dalam ilmu tasawuf diajarkan kita mempunyai sifat qanaah. Kesederhanaan. Ya tak? Ini masa inilah kita nak melatih kita mempunyai sifat qanaah. Makan pun sekadar yang untuk kita boleh mengenyang. Untuk kita ibadah. Untuk kita solat tarawih. Untuk kita solat witir. Untuk kita nak bangun tahajud ke, solat taubat ke, solat hajat ke, ya. Untuk kita esok nak solat isyraq ke, solat duha ke, untuk baca Quran, ya tak? Itu untuk tenaga kita. Ala qadar. Ni. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jangan kita berbelanja sampai menerukkan hati, menyusahkan kita. Ya. Alhamdulillah. PKP hari ini kerajaan sudah memberikan, bukan saya nak ukit seperti apa di kongsian. Kadang-kadang hanya kalangan keluarga yang ramai, alhamdulillah lah, anak adilnya, adil je sikit, adil dunia lah. Nah, kerajaan bagi peruntukan untuk orang yang mesra rakyat, kepada orang susah 1,000. Itu untuk kita hati-hatilah al-qadar. Jangan terus beli order sana, main online datang. Waduh, hebat sangat. Kita makan ala qadar. Kita ni kalau habis-habis tinggilah macam saya lah. Nah, umur-umur kita ni sepinggan tu alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. 3 pinggan dulu. Mungkin anak-anak muda bagi sanggup lagi. Tapi qanaah. Kita ada qanaah. Boleh. Ya. Yang keempatnya, sabar menanggung derita segala apa jua cobaan. Balak macam timbul pada hari ini. Virus corona. Iaitu COVID-19. Ini semua ujian Allah, tuan-tuan muslimin semua. Itulah sebabnya bila kita tengok daripada penerangan, penjelasan daripada ulama-ulama besar dalam kitab Minhajul Abidin, iaitu bersabar 4 tempat ini nescaya terhasillah kepadanya taat.
taat. Ini baru yang pertama. Iaitu tercapainya darjat ketinggian natijah istiqomahnya dalam melakukan taat dengan penuh kesabaran. Dalam dia melaksanakan ibadah kepada Allah, kena sabar. Dalam dia berpuasa, kena sabar. Mendapatkan ganjaran pahala yang banyak pada akibat sebab sabarnya. Kemudian lagi dia akan jatuh ke dalam maksiat, akan hilangnya kesabaran kalau dia tidak sabar. Bagi orang yang tidak sabar, orang sabar kena tinggalkan segala maksiat, kemungkaran, semuanya. Itu orang sabar. Sebab itu kemuliaan orang sabar ada sampai ke tahap martabat yang tertinggi, martabat yang mulia, sehingga kan tahap mujahid, tinggi perangai kedudukannya. Ini sikap orang yang sabar, orang yang bertakwa kepada Allah. Ini sabar. Manakala ini yang dijelaskan sabar itu tadi, sangatlah beruntung. Sesungguhnya ada orang berkata, ketiadaan sabar terhadap bala, bencana merupakan terlebih dahsyat bencananya dari bala, bencana itu sendiri, maka dinamakan lagi faedah suatu, sedangkan hasil yang sedia ada menghilang pergi. Ya, jadi kita jadi rugi. Tak ada natijah yang sebenarnya akan kesabaran. Di antara ungkapan kata yang lengkap, tepat dan jitu tentang sabar ini ialah apa yang telah diceritakan orang bahawa Sayyidina Ali, kisah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu mengucapkan takziah kepada seorang lelaki, maka ucap beliau, sekiranya kamu bersabar terhadap takdir yang berlaku atasmu, kamu diberi ganjaran pahala. Dan sekiranya kamu berkeluh kesah terhadap takdir yang berlaku ke atasmu, kamu berdosa, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian saya berkata kesimpulan perkataan daripada penyataan ini, memutuskan hati dari pergantungan yang sudah mesra di hati dan menahan diri dari terikat dengan adat kebiasaan yang sudah kokoh bertapak di hati, dengan membulatkan tekad bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini orang sabar. Oh yo, aku rezekinya begini, alhamdulillah. Aku bersyukur, nikmat sehat, nikmat boleh beramal, nikmat boleh makan. Sebab itu kita kena tengok rumput di bumi. Jangan kita selalu tengok awan di atas. Nah, itu pepatah saya lah. Kena tengok. Sekali-sekala kita tengok rumput, kita jalan, kita tengok batu. Jangan kita tendang batu-batu tu. Oh, kita dah duduk atas, kita lupa. Ya, sebab ini manusia ni akan berubah-ubah. Ini manusia. Ya. Hati pun boleh qalib tu. Sabit qalbi. Boleh, jangan digubah-ubahkan. Baik. Mengenai ini mengatakan bertawakal semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla yang maha agung namanya, dan meninggalkan tadbir sendiri dalam urusan serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata anda mengenai seorang bapa yang pengasih, sayang, lagi kaya, raya, apabila dia melarang anaknya yang disayangi memakan sebiji tamar mengkal atau sebiji buah apple, sedang dia ketika itu berpenyakit mata.
Dia kata jangan kau makan, ada getahnya. Dan lagi, apa pendapat anda apabila si bapa tadi menyerahkan anaknya kepada seorang guru yang ditegas lagi keras didikannya. Dan lagi, si bapa itu mengurangkan anak kesayangannya sepanjang hari berada di sisinya, menyebabkan anaknya merasa jemu, bosan, dan sesudah itu dia membawa pula anaknya kepada tukang berbekam supaya dia mengeluarkan darah kotornya. Lalu gurisan pisau tukang berbekam itu menyakitkan dan menggelisahkan si anak. Apakah anda berpendapat bahawa bapa melarang anaknya memakan tamar, mekal ataupun yang apple tadi kerana ketakutan ataupun kedekut? Maka bagaimana begitu? Sedangkan si bapa tadi begitu bermurah hati, memberi kurniaannya kepada orang asing yang bukan anak kesayang, dan lagi dia memperluaskan pemberiannya kepada mereka itu. Atau adakah si anak ini hina di sisi bapanya? Bagaimana boleh berlaku demikian? Sedangkan si bapa tadi adalah orang yang bersusah payah menabung semua harta. Sebab kita kena berfikir semuanya adalah kerana Allah. Ya? Ada orang berfikir, aku dah tabung duit banyak, aku dah simpan, apa lagi aku nak keluarkan zakat? Itu duit aku. Tapi Islam tak gitu. Ya. Orang yang sabar nak keluarkan duit. Cuba kita fikir, dalam bulan Ramadan aja ada fitrah. Ya, zakat fitrah RM7 satu orang. Kalau anak 10 orang, ya, untuk apa? Untuk menebus diri kita, membersihkan diri kita selama setahun. Itu salah satu. Itu baru fitrah diri, membersih diri. Sebab kita kena fikirkan semua adalah tanggungjawab kerana agama, kerana Allah. Bagi orang yang beriman, orang yang sabar, tidak timbul masalah. Ada je rezeki dia. Ya tak? Maka tidak, si bapa itu tidak kedekut, tidak benci terhadap anaknya. Tapi kena fikirkan, si bapa ini adalah orang yang sabar. Dia mencari rezeki dan memberikan kepada orang lain, bukan untuk anaknya saja. Tapi kita kadang-kadang, aku cuma duit semua banyak simpan. Ini bukan pahaman Islam. Sebab itu ada seorang sahabat saya, dia peniaga. Dia bukan Islam, bangsa Cina. Dia kisah ya. Masa bapaknya dulu, dia buat kedai sekadarnya. Tanahnya ada. Sekadarnya. Hanya guna kipas angin. Ya tak? Lepas tu bata-bata disusun. Dia untuk perniagaan. Dia tak sibuk untuk bina kedainya cantik-cantik. Tak ada. Tak ada. Tersimpanlah duit. Ya. Bila bapaknya mati, anak pun tak berani nak buat apa. Bos ada, tak berani buat apa. Nah, ini betul. Bila bapaknya dia lah mati, dia buat air condition, biliknya, pejabatnya, semua diubah suai. Cantik. Ada. Lalu saya tanya dengan kawan saya itu, banyak juga kamu buat ni, cantik-cantik. Yalah, dulu bapak simpan duit. Jadi duit tu dah banyak terkumpul. Kita nak buat apa lagi? Kita nak majukanlah bisnes kita. Kita cantikkan tempat pejabat untuk kita kerja. Tempat memang bagus. Segi perniagaan.
Tetapi Islam dia pentingkan, ya, keluar zakatnya macam mana. Ini kena sabar. Sebab kita ada undang-undang syariat Islam. Inilah kena sebab sabar yang ada pada kita yang menyebabkan kita jadi orang yang beruntung. Jadi orang yang apa? Pemurah. Sebagaimana cerita tadi, seorang yang pemurah yang memberikan sedikit daripada hartanya kepada orang lain, bukan untuk anaknya saja. Anaknya untuk penting. Ada satu orang, dia berkata cerita kepada saya, anakku, hartanya aku hantar di sekolah kat mana-mana sampai dia berjaya, itulah harta. Ilmu itu yang dia dapat, itulah harta yang aku bagi pada dia. Bukan harta duit aku bagi longgok pada dia, bukan. Ini sebenarnya hakikat. Sebab itu, ya, lebih utuh dan tinggi nilainya berbanding dengan dunia seluruhnya akan rosak binasa. Dalam hadis yang masyhur ada menyebutkan, innallaha ta'ala yaqul inni la'adudu awliyai an-na'imi dunya kama yadudu ra'i asyafiku abilahu an mara mabarikil ghirah wa barikil irrah. Bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan menahan para waliku. Aku akan menahan para waliku dari nikmat dunia sebagaimana pengembala yang pengasih sayang menahan atau melarang untanya duduk di tempat, iaitu jangkitan penyakit kurat. Inilah perkongsian kita dalam beberapa hadis dan dari hadis qudsi ini, ya, untuk perkongsian kita pada pagi ini, mudah-mudahan menjadikan satu kemanfaatan kita. Kita kena sabar, kita kena tenang dalam menghadapi apa saja ujian Allah. Semuanya bermakna Allah sayang kita. Bila Allah sayang dengan kita, Allah akan hantar ujian untuk kita. Jadi itulah sama-sama kita hadapi dengan mendapat keampunan mudah-mudahan daripada Allah. Sebab Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Jadi setakat itu perkongsian yang baik semuanya adalah dari ilham yang Allah berikan untuk saya menerangkan tentang ciri-ciri sabar. Ya, mudah-mudahan dapat diperkongsikan kita bersama. Mana kekurangan adalah kelemahan saya sebagai hamba Allah. Saya memohon, ya, keampunan kepada Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.